اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Sadaqallahul Azim. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka. Tidak sekali-kali. Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka. Mengingkari perbuatan mereka menyembahnya. Dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, oh, kami telah menghantarkan syaitan kepada orang-orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka. Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasuk, yakni berkelompok dan berkumpulan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat kecuali orang yang telah mengikat perjanjian dengan iman dan amal yang soleh di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Dan mereka yang kafir berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian. Dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah serta gunung ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranak. Kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak.
Padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa ia mempunyai anak. Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi, melainkan ia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Demi sesungguhnya, Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya, serta menghitung mereka satu persatu. Dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad. Ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil, ungkal dalam kekufurannya, yakni berterusan dalam kekufurannya. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang telah kami binasakan sebelum mereka. Engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayu bagi seorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu. Kita berada pada ayat-ayat terakhir suratul Maryam. Surah yang ke-19 pada juzuk yang ke-16, iaitu bermula daripada ayat yang ke-81 sehingga ayat 98. Semua ayat yang kita bacakan ini jawapan dan juga jawapan serta penemplakan Allah Ta'ala kepada golongan yang mensyirikkan Allah. Sama ada yang mensyirikkan Allah dengan berhala, atau mensyirikkan Allah menyengutukannya dengan mendakwa Tuhan punya anak. Tuhan mempunyai anak lelaki atau anak perempuan. Sama ada di kalangan para penyembah berhala atau Kristian dan Yahudi, atau orang-orang kafir. Ayat ini bagi menjelaskan bagaimana amaran keras Allah Ta'ala dan juga kesudahan bagi setiap yang menyengutukan Allah di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Dan Allah juga menceritakan tentang balasan orang beriman. Bukan sekadar mereka mendapat redha Allah dan syurganya, kemuliaan di dunia dan di akhirat, bahkan mereka mendapat kasih sayang. Allah menjadikan antara hati-hati orang beriman itu kasih sayang yang berterusan sampai hari kiamat, bahkan sampai ke syurga. Sehingga mereka akan dicintai, disayangi oleh orang-orang soleh dan mendapat bahagian doa daripada saudara-saudara mereka sepanjang kehidupan mereka di dunia atau di alam barzakh dan seterusnya. Kata Allah, wattakhadhu min dunillah, mereka yakni orang-orang kafir. Ayat ini maksudnya ialah orang kafir Mekah. Tetapi kaedah Al-Quran al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran Al-Quran itu dengan lafaz umum, bukan sebab khusus. Sebab asal ayat ini menjawab dan menemplak golongan penyembah berhala Mekah. Sebab kita tahu ayat ini ialah ayat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Dan Nabi SAW berhadapan dengan para penyembah berhala, pada penyengutu Allah, yang mereka juga didokong oleh orang Kristian dan Yahudi dalam usaha mereka untuk menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagi melemahkan dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah memberi suatu hiwar, dialog, dan juga suatu pengkhabaran tentang sikap buruk orang-orang kafir dengan berkata, mereka menjadikan selain Allah itu alihah Tuhan, liyakunu lahum izzah. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat kemuliaan, supaya mereka dapat kekuatan, supaya mereka mendapat segala kesenangan dunia dan apa sahaja yang mereka mahu. Maka kata Allah, kalla, mereka tidak akan memperolehinya. Para penyembah berhala tidak mungkin mendapat kemuliaan kerana menyembah berhala. Bahkan tidak mungkin mereka mendapat kebahagiaan dengan menyembah berhala. Apatah lagi mendapat bantuan dan syafaat pada hari kiamat kelak. Mereka tak akan dapat apa-apa. Kerana berhala, sebagaimana kita dah baca ayat sebelum ini, dialog Ibrahim AS dengan ayahnya Azar. Ia tidak melihat, ia tidak mendengar dan tidak beri manfaat. Baik di dunia, apatah lagi akhirat. Daripada penyembah berhala dan wasangka, angan-angan dan cita-cita palsu mereka, kononnya dengan menyembah berhala kami akan selamat.
Dunia dan akhirat. Kata Allah, kalla, kamu tak akan dapat. Perkataan kalla memberi maksud, sekali-kali kamu tak akan dapat. Maksud satu takbir untuk menunjukkan tak ada walau seinci, walau setitik pun manfaat kamu dapat. Tak akan dapat. Itu perkataan kalla. Tidak sekali-kali. Jangan kamu duduk berangan. Kemudian kata Allah, sayakfuruna bi'ibadatihim. Ini berhala yang kamu sembah. Patung yang kamu sembah. Pokok yang kamu sembah. Matahari yang kamu sembah. Bulan bintang yang kamu sembah. Dan apa sahaja yang lain dari Allah yang kamu sembah. Dia akan mengingkari. Kami tak pernah perintah mereka supaya sembah kami. Kami tak pernah bersetuju mereka sembah kami. Kami tak pernah suruh pun. Artinya akan berlaku perbalahan antara para penyembah yang lain pada Allah dengan apa yang disembahnya. Kerana apa yang disembahnya mengingkari perbuatan itu. Kata kita, kalau kita kata sayang pada seorang orang yang kita kata sayang tu, dia pun tak sayang kita. Apa nilai sayang tu? Atau kita kata sokong dia. Dia berkata pada kita, saya tak perlu sokong awak. Saya tak suruh pengawak sokong awak. Saya tak suruh pengawak sokong saya, sebagai contoh. Artinya berhala, patung dan semua yang lain daripada Allah yang menyembah, yang disembah, berkata pada hari akhirat kelak, mengingkari perbuatan tersebut. Sayakfurun, dia akan mengingkari, tak bersetuju, membantahnya. Bi'ibadatihim, kerana mereka menyembah mereka. Menyembah berhala tadi. Wa yakununa alaihim didda, dan akan berlaku perbalahan antara mereka. Ini yang disangka boleh tolong, yang disangka boleh bantu, yang disangka boleh beri syafaat, ini akan menjadi musuh mereka di hari akhirat kelak. Tidak membantu. Kemudian kata Allah, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Nabi SAW merasa hairan, kenapa para penyembah berhala bersungguh-sungguh sangat sembah berhala dan mempertahankannya bersungguh-sungguh. Dan kalau kita tengok kesungguhan penyembah berhala mempertahankan kebodohan itu begitu ketara, sehingga mereka tidak mau berfikir walau sedikit pun. Maka Nabi SAW tercengang, kenapa jadi macam tu? Kita pun kadang-kadang, kita mungkin akan rasa hairan orang yang tidak mau terima kebaikan. Kita dah bagi hujah, kita dah bagi keterangan, kenapa masih boleh terima? Kenapa? Kenapa dia masih tak boleh faham? Kenapa dia masih tak boleh terima? Umpama seorang cikgu mengajar ulang kali, budak-budak ni tak faham-faham. Kita kata apa benar sangat budak ni. Apa sebab dia macam tak boleh faham? Kita dah ajar, dah beri 1000 cara. Dia tetap. Maka kita nampak, apakah dia ni ada masalah secara dalaman dia. Rasulullah SAW menyampaikan pelbagai hujah. Dia jawab semua persoalan. Mereka mengingkari kebangkitan semula, Nabi jawab melalui wahyu Allah. Mereka mengingkari kekuasaan Allah, Rasulullah jawab. Maka menjadi kecengangan atau ketakjuban Rasulullah. Kenapa mereka duk sembah berhala bermati-mati yang sangat ni? Maka Allah menyebut rahsia. Kata Allah Ta'ala, alam tara anna, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, anna arsalna syayatin, kami jadikan syaitan-syaitan itulah penyebab mereka. Ta'uzzuhum azza, yang menjadi penyokong. Tentang kadang-kadang, kita ambil contoh gini. Ada orang tu difitnah kita. Dia marah kat kita. Kita pun tanya sebab apa awak marah kat saya. Dia pun sebutlah. Kita pun jawab. Tapi dia kekal marah. Rupanya ada penghasut belakang ni. Penghasut tu. Orang bila ada penghasut belakang, walaupun kita dah terang, kerana di belakangnya ada penghasut yang berterusan siang malam pagi petang. Duk racung dia. Tentu kalau tuan-tuan berhadapan dengan orang, yang kita boleh cakap dengan dia, tapi di belakang dia ada peracung dia. Ada orang yang buruk-burukkan berterusan kita. Bagaimana kita boleh selesai masalah orang ni? Yang duduk belakang. Siapa duduk belakang? Syaitan. Dan Allah sebut dengan perkataan ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum maknanya menguatkan dia. Dikuasai. Kita dah sebut hakikat para penyembah berhala, mereka menyembah syaitan. Dan syaitanlah menjadi sebab utama kepada kemaksiatan mereka. Dan kita dah sebut syaitan, maksiat pertama yang mereka cuba dekatkan manusia dengannya ialah maksiat kufur dan syirik. Dia akan usaha supaya manusia ni syirik pada Allah. Lalu diberikan hujah, walau hujah tu tak betul, tapi
Anggap macam hujah tu betul. Dalam pepatah kita sebut menegakkan benang yang basah. Dan kita kata berhala betul ke berhala Tuhan? Kan awak yang buat. Kan awak yang beri nama. Kan awak yang letak tempat tu, tempat ni. Macam mana awak boleh kata dia Tuhan? Macam mana awak kata dia ada power? Macam mana awak kata dia ada kuasa? Walau awak dengan mudah boleh patahkan tangan dia. Patahkan kepala dia. Sambung kepala dia esok. Tukar badan di tempat lain. Boleh saja. Maka kenapa tak boleh terima? Maka Allah sebut rahsianya. Sebab Nabi SAW juga rasa hairan. Kenapa dia punya pekat kekufuran dia? Dia punya tebal kekufuran dia. Kenapa? Maka belakangnya syaitan. Bahkan ini juga jawapan pada semua orang yang buat maksiat yang dia tak boleh berhenti. Yang melakukan lesbian, homoseks. Kenapa dia ni tak boleh fikir logik? Dia duduk lesbian, duduk homoseks. Tak beranak pun. Tapi nak anak juga, ambil anak angkat pula. Tak beranak. Dia pun tahu tak boleh beranak. Ada perempuan, dia tidak mahu menerima perempuan sebagai pasangan dia. Kenapa jadi macam tu? Syaitan. Syaitan di belakang. Apapun bila syaitan belakang dia. Ini disebut dalam banyak ayat. Istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai dirinya. Wasawwala lahumus syaitan. Syaitan telah mengalir dalam tubuh badan dia. Wazayyana lahumus syaitanu a'manu. Syaitan telah menghiasi perbuatan kufurnya. Syaitan sama ada dia menghiasinya atau menguasainya atau terus sebati dalam diri. Dia dah disebati dalam diri. Dan bila manusia dah biasa macam gitu, maka suka dibuang kebiasaan. Dan kita kalau biasa 7 pagi masuk bilik air, memang 7 pagi masuk bilik air. Kita kalau buat satu kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Kebiasaan kita tidur dan kuliah. Memang tidur. Masuk je kuliah tidur. Itu kebiasaan. Kebiasaan kita katakan 8 pagi mesti makan. Pukul 8 mesti lapar. Tuan-tuan dah buat biasa macam tu. Tuan-tuan dah biasa bila puasa, biasa tak makan melainkan maghrib. Bila maghrib betul-betul lapar. Cuba maghrib, tuan-tuan makan sebiji je kurma. Rasa lapar sangat-sangat. Walau dah makan. Sebelum makan kurma tak lapar. Dia okey. Tapi ni boleh sampai pukul 8 malam. Sentuh je kurma, tu dia nak nasi biryani. Tu dia nak murtabak. Sebab kita dah biasa itu mukaddimah starter. Kita dah letak dalam otak kita ni kurma ni starter. Tak ada orang makan kurma, kenyang tak makan lagi. Dia lagi membuka selera, lagi dia rasa lapar. Itu solat ba'diyah dia makin laju. Laju sikit. Sebab kita dah setting macam tu. Demikian syaitan, dia akan bentuk satu talazum. Disebut kebiasaan. Kebiasaan ini didik kononnya daripada nenek moyang inilah semua berhala. Inilah Tuhan kita. Sehingga kebiasaan tadi tidak boleh menyebabkan mereka tidak boleh lagi berfikir. Tak boleh fikir. Dan tak boleh nak analisis lagi. Tentang otak kita ni berkembang. Sebab tu manusia terkenal dengan makhluk yang berinovatif. Dia berkembang. Kerana itu kalau tersekat satu bab ekonomi, dia akan berkembang fikir yang lain. Tak dapat kerja ni, kita fikir kerja lain. Sebab tu tuan-tuan tengok inovasi kita dalam semua benda, makanan. Tengok bentuk makanan kita. Dari dulu sampai sekarang, macam-macam bentuk. Sebab otak manusia ni berkembang. Tapi bila sampai bab agama, syaitan kecutkan otak tu. Jangan fikir. Tapi bab lain semua fikir. Daripada telefon kecil sampai besar. Daripada telefon tak ada kamera, hari ni telefon wajib ada kamera. Dulu telefon mana ada kamera? Kita pun tak pernah terfikir telefon ada kamera. Akhirnya telefon ada kamera. Dan hari ni telefon yang ada kamera lebih hebat daripada kamera itu sendiri. Lebih terang, lebih bagus. Bila mereka buat perbandingan. Maka inovasi ataupun inovasi itu berlaku pada semua benda. Melainkan hal agama. Mereka tidak mau berfikir. Kekal semua berhala. Dah jadi engineer, dah jadi arkitek, semua berhala lagi. Dah jadi saintis, tak percaya Tuhan lagi. Kenapa? Bab tatawur ataupun development, perkembangan otak mereka, biarkan dalam bab itu. Dan bab lain semua mereka biar mereka kembangkan. Bab agama tak nak fikir. Dah nenek moyang kami macam tu, macam kita sebut semalam. Pada nenek moyang mereka dulu tumbuk pakai, kita katakan mungkin dipakai lesung batu. Hari ni mana ada lesung batu? Orang semua pakai mixer, pakai marinate, pakai sekian yang teknologi. Kenapa tak pakai nenek moyang dulu? Pakai batu giling. Tak pakai sebab kita tahu itu perlu berkembang. Orang dulu buat kopok lekor macam mana? Sekarang buat kopok lekor mesek. Sekarang bawang pun orang pakai mesin. Dia potong sendiri bawang. Kenapa? Itu inovasi manusia. Tapi bila bab agama dikecutkan, jangan fikir lebih. Tak boleh fikir.
Akhir kekal semua berhala walau dah bijak, walau dah cerdik. Walau dah saintis, walau dah pencapaian kebendaan itu memuncak, tapi tidak hak agama. Sebab itu Allah turunkan Rasul. Kalau bab tu manusia memang tak boleh fikir. Malas fikir dan syaitan tutup. Datang Nabi, datang Rasul. Nabi dan Rasul bukan bawa pembangunan. Sebab pembangunan ialah evolusi manusia yang akan berlaku secara automatik. Automatik. Tuan-tuan yang jadi si rumah, automatik akan lebih kreatif dalam menyediakan makanan, sarapan dan semua. Jadi kreatif sebab dah biasa. Tapi bab agama, syaitan kata jangan kamu berfikir lebih pada ni. Kekal dengan nenek moyang. Pegang nenek moyang. Walau nenek moyang sebagai kita sebut, nenek moyang kita Nabi-Nabi. Bila Allah jadikan manusia asal keturunannya dari Nabi, bukan daripada syaitan. Kita asal keturunan kita Nabi Adam. Siapa Nabi Adam tu? Kita bukan nampak gelaran dia Nabi, gelaran hamba Allah yang menyembah Allah. Arti kita daripada keturunan orang yang menyembah Allah, bukan sembah berhala. Kalau tuan-tuan rasa nenek moyang kita dulu Hindu, bukan. Nenek moyang kita Islam. Kenapa tengok nenek moyang yang peringkat ketujuh? Kita atas lagi, atas lagi. Atas lagi, atas lagi. Itu Nabi. Allah turunkan pertama manusia namanya Nabi yang mentauhidkan Allah. Dan diikuti keturunan Nabi itu berkembang. Dan kita keturunan kedua Nabi pula, Nabi Nuh pula. Supaya manusia sentiasa ingat mereka daripada keturunan Nabi yang menyembah Allah. Sebab itu Nabi SAW waktu menyebut tentang siapa asal usul manusia, apa kata Rasulullah? Kullukum min Adam. Kamu semua dari Adam. Bukan dalam Al-Quran menyebut, ya Bani Adam, wahai anak Adam. Kita anak-anak Adam. Apa signifikannya Adam disebut? Kerana dia menyembah Allah. Makhluk pertama sembah Allah Adam. Dan makhluk yang pertama yang digoda oleh Iblis ialah Adam. Supaya kita ingat sejarah Iblis. Maka Allah menyebut punca yang duk tahan semua berhala ada syaitan yang menguatkannya. Fala ta'jal alaihim. Kan itu wahai Muhammad. Jangan kamu gopoh-gapah dalam berdakwah dengan mereka. Dengan mendoakan biar mereka musnah dan binasa. Jangan. Sebab mereka ni asal manusia ni okey. Syaitan ada. Maka jangan segera kamu bila mereka menolak dakwah Islam. Ya Allah binasakan mereka. Ya Allah musnahkan mereka. Jangan kata Allah. Fala ta'jal alaihim. Jangan kamu gopoh-gapah mendoakan kemusnahan mereka. Innama na'uddu lahum adda. Kerana kami sudah sediakan masanya. Masa di mana mereka akan musnah. Kami dah sediakan. Kerja kamu wahai Muhammad SAW dan kerja kita wahai orang beriman menyampaikan. Tak perlu kita doakan biar orang tu hancur, ni hancur. Jangan. Tapi menyampaikan. Kan di sisi Allah sudah ada masa bila kaum ni akan binasa atau kaum ni dapat hidayah. Maka Rasulullah dilarang mendoakan yang buruk kepada masyarakat penyembah berhala umumnya. Walaupun kita dah sebut semalam ada beberapa individu yang Nabi sebut. Beberapa individu yang keras pemusuhan dengan Islam okey, tapi secara umum tak boleh. Yang disebut sebagai azab isti'sal, iaitu azab yang menyeluruh sebagaimana menimpa kaum Nabi Nuh, mati semua yang kafir, tinggal Islam. Maka Rasulullah tak dibenarkan. Bukan bersabar dengan tempoh keingkaran kerana syaitan punca belakang. Jadi kamu kena kuatkan sehingga mereka berjaya keluar daripada genggaman dan pengaruh syaitan. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, sampai walaupun dah ada hidayah, kita sentiasa dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Hatta bila kita baca Quran, Quran tu dah zikir, dah jadi protection, pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab syaitan boleh jadikan kita baca Quran dan Quran tu tak berfungsi pada kita. Sehingga kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Kalau kamu baca Quran, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita katakan ustaz, kita kalau baca Quran kan syaitan dah takut. Kenapa perlu baca a'udzubillah? Yang dia tak ada dalam ayat ni, di luar, datang luar. Baca ayat ni kan syaitan dah lari. Apa tujuannya? Para ulama menyebut tentang 7 tujuan kenapa baca ta'awuz, a'udzubillah. Antaranya supaya bila kita baca Quran kita fokus. Sebab syaitan akan jadikan bila kita baca Quran fokus hilang. Itu baca Quran ingat ke kuali, ingat ke puyuk nasi, ingat ke tu, ingat. Dia fokus hilang. Cuba tuan-tuan buka Quran baca sekarang. Kalau baca surat khabar, fokus tak hilang. Baca WhatsApp ke, baca Facebook, tak hilang. Itu 2 jam tak sedar. Baca Quran 2 minit tu sedar. Dah 2 minit baca Quran, dia sedar. Start je baca Quran, dia ingat benda tu, dia ingat benda ni. Dia tengok ni macam panjang je, esoklah sambung. Dia rasa, syaitan, dia akan alih fokus. Yang kedua, kata para ulama,
Kenapa kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim? Kerana syaitan akan menjadikan kita hilang tadabburnya. Yang tadi kita jadi tak nak baca banyak. Itu bila baca Quran, nak juzuk tu struggle. Macam susah sungguh setuju. Ustaz bulan Ramadan boleh tak? Tak Ramadan tak boleh. Semuka surat. Struggle. Tapi kalau dibaca novel 700 muka surat, relax je. Dia boleh baca 700 muka surat. Pada Quran 604 muka surat je. Novel itu 700 muka surat. Dia khatam. Tanpa dia perlu buat secara struggle. Tapi baca Quran juzuk tu, pejam celek mata. Kejap, jam. Dia struggle. Hilang tadabbur. Yang pertama tadi, dia tak boleh baca panjang. Dia hilang fokus. Yang kedua, dia tak boleh tadabbur Quran. Akhirnya kita, tuan-tuan, macam tak terfikir nak faham Quran tu. Ada tak fikir nak faham Quran? Ya, sebahagian kita mungkinlah baca Quran nak faham. Tapi kebanyakan tak nak faham. Baca. Atau kadang-kadang dah taranung, dah menang peringkat sekian-sekian. Tapi tanya makna tak tahu. Habis nak tahu tak nak tahu. Ada belajar. Ada tak orang kita bersungguh-sungguh nak belajar tafsir Quran? Ataupun paling kurang fahamlah terjemahan Quran? Tak ramai. Syaitan berjaya jadikan kita macam tak ada keinginan yang kuat untuk faham. Tapi keinginan kita untuk faham dan lain kuat. Isu-isu politik nak faham. Kenapa ni? Sebab apa jadi macam ni nak faham? Padahal bukan kita orang politik pun. Kita tukang pangkau je. Tapi kita macam nak faham betul ni. Isu-isu ekonomi. Padahal kita bukan yang tu pun. Tapi nak faham. Indeks ekonomi macam nak faham. Banyak benda kita cuba faham. Ni gosip rumah tangga orang. Gosip rumah tangga artis. Kita nak faham. Ustaz ni apa cerita ni? Nak faham. Boleh ulas sikit tak? Tapi bila masuk tafsir Quran, dia tak nak faham. Kebanyakan kita. Ada segelintir alhamdulillah nak tadabbur. Sebab tadabbur dia bermula dengan faham Quran. Tuan-tuan tak faham Quran, jangan duk kerut dahi lah. Memang tak faham lah. Kita tadabbur Quran, dia bukan tadabbur dengan kadang kita tak faham, mesti faham. Paling kurang alih bahasa tadi dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu, tuan-tuan faham. Lepas tu datanglah tadabbur. Macam mana kita nak tatbik atau kita nak apply ayat ini dalam kehidupan kita. Maka datang tadabbur sempurna. Di tadabbur dia ada mukaddimah. Mukaddimah kita faham. Itu mukaddimah tadabbur. Mukaddimah kedua kita mula tengok tuntutan ayat ni pada kehidupan kita. Mukaddimah ketiga pada tadabbur ialah tuntutan untuk menyampaikan ayat ini pada orang lain. Sebab tu seorang bila dia faham Quran, dia akan ada keinginan kuat untuk sampaikan pada orang lain. Ini sifat para Nabi dan Rasul. Dan ini sifat para sahabat. Tapi tadabbur step pertama pun kita dah tak lepas. Tak faham ayat ni. Tak faham. Tak faham tak salah tuan-tuan. Tapi tak ada keinginan nak faham tu masalah. Nak tak kita buka hari ni saya Ustaz. Hari ni surah Hujurat. Saya nak faham dah. Buka terjemah faham. Surah Hujurat. Okay, esok pula kita surah Al-Fatih. Lusa pula kita baca surah Qaf. Sekian kita ambil satu surah pendek. Mula juzuk 26 ke bawah. Lepas tu ambil surah panjang. Jadi sampai kita ikut kuliah tafsir. Jangan harap ke ustaz kita. Ustaz kita mungkin mati awal. Ataupun kita yang mati dulu. Sebab kita kena kejar masa. Rasulullah SAW dah ajar kepada kita. Dalam hal akhirat kita kena berkejaran. Fastabiqul khairat. Habis ustaz ngajar lambat tu kita faham lambat. Ustaz ajar bahagian dia. Kita bahagian kita kat mana? Macam tuan-tuan tengok pelajar-pelajar cemerlang. Yang cikgu ajar tu cikgu bahagian dia. Budak ni dia akan baca pula sendiri. Dia study sendiri. Sebab tu dia jadi cepat cerdik. Dia bukan tunggu cikgu baca. Dia baca dulu sebelum datang kelas dia. Dia ceritakan oleh guru kami tentang salah seorang daripada guru dia. Dia bila dalam kelas dia tidur. Dia olok-olok tidur. Ketika mana belajar di Madrasah Dioban di India. Kata guru kami, dia punya guru dia ni mengangkat ayah mertua dia. Waktu belajar tidur. Tapi kalau Maulana tanya dia boleh jawab. Sebab sebelum dia masuk kelas dia hafal semua. Dan kemudian masuk kelas. Dia tak akan masuk kelas kalau dia tak hafal semua. Mana kita ni kalau belum masuk kuliah tafsir, kita baca dulu dah ni. Belum start baca ni kita dah baca dulu. Kita dah lihat terjemahan tu, maka kita pun masuk. Maka kita cepat faham. Maka begitu bahagian kita. Oleh kerana itu syaitan akan hilangkan tadabbur. Yang ketiga, kata ulama, kenapa sebut ta'awuz? Syaitan akan menghilangkan fungsi Al-Quran sebagai obat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai obat, penawar. Maka syaitan akan jadikan Quran tak berfungsi sebagai penawar. Sebab itu dia tak boleh mengobati keresahan kita. Dia sepatutnya, tuan-tuan, bila kita resah, bila baca Quran tak resah.
Itu fungsi Quran. Dia tenang. Tapi bila baca Quran resah juga. Kenapa? Syaitan telah mengubah fungsi ini. Sebab itu baca auzubillah. Supaya dia berfungsi. Kadang-kadang ada benda, fungsinya memang patut macam ni, tapi dia tak berfungsi kerana rosak. Contoh buka kipas patutnya sejuk. Apa bila buka tak sejuk? Rupanya habuk banyak. Atau rupanya dia pasang terbalik. Dia jadi sejuk atas. Bawah tak turun. Kita pasang daun dia terbalik. Aircon, buka dan on. Kenapa tak berfungsi, tak sejuk? Rupanya kompresor kat luar tak jalan. Itu kerja syaitan. Bukan kompresor itu, Quran ni. Contoh tadi. Bila tuan-tuan baca Quran, fungsinya sebagai penawar, obat, tak ada. Tak jadi obat, tak jadi tenang, tak jadi kuat. Patut bila baca Quran, dada makin lapang, tenang, jadi kuat, jadi gembira. Balik pula, baca WhatsApp pula gembira. Baca WhatsApp gembira. Padahal itu bukan wahyu. Itu copy paste. Ini Quran wahyu, baca tak rasa. Siapa menghilangkan fungsi? Syaitan. Sebab tu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya tuan-tuan bila kita baca Quran, Masya Allah, dia ada fungsi. Dia benar-benar menjadi syifa'un dan menjadi rahmah. Memberikan kita pahala, memberikan kita darjah. Kerana itu Allah menyebut fungsi syaitan. Kemudian kata Allah, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kami akan himpunkan orang bertakwa secara berkumpulan. Baik, kenapa Allah Ta'ala tak kumpulkan orang beriman seorang-seorang, tapi berkumpulan untuk menjadikan mereka gembira sentiasa. Orang-orang beriman, mereka ini akan datang secara berkumpulan. Bahkan mereka masuk syurga berpimping tangan. Bahkan bila mana mereka dibangkitkan, mereka akan berkumpul dengan orang baik. Mereka seronok dan gembira. Mereka akan berada dalam pangkuan keluarga mereka dan orang yang mereka sayang. Mereka saling melengkapi antara satu sama lain dengan syafaat dan dengan doa kepada Allah. Kalau ada kawan mereka yang dikurang pahala, disyafaatkan oleh sahabat yang lain. Disempurnakan darjat. Jadi kalau darjat dia tak sampai dengan darjat kawan dia, atau darjat suami dia, atau darjat isteri dia, atau darjat anak-anak, maka diangkat dengan syafaat keluarga yang baik ini. Saling angkat mengangkat. Maka kerana itu orang beriman dihimpunkan secara berkumpulan. Kata dalam hadis disebut bagaimana orang beriman berkumpul. Daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi innal muttaqin idza kharaju min kuburihim ustuqbilu binuqin bid laha ajnihatun 'alaiha rihaludz dhahab summa tala hadhihi ayah. Kata Nabi SAW, orang beriman bila dibangkit daripada kubur, akan tunggu depan kubur dia unta putih yang mempunyai sayap, yang di lehernya ada emas dan permata. Artinya orang beriman, dia bangkit dari kubur, dia dah ada kenderaan untuk membawa dia kepada mahsyar. Dia ada kenderaan. Dan dia bersama-sama dengan saudaranya. Disebut dalam hadis, bila Nabi SAW orang pertama dia belah bumi, dia bongkar kubur, dan Nabi bangkit, Nabi bertanya, mana Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun ditunjuk tempat dia. Maka Rasulullah bangkit bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama para sahabat. Dan mereka bergerak kepada mahsyar dengan berjemaah. Ini beza orang beriman. Ada kenderaan yang menunggu mereka. Ada, kita katakan, ucap selamat yang menunggu mereka bila mereka bangkit. Kemudian kata Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Manakala orang-orang kafir, orang-orang fasik, kami akan heret mereka dalam keadaan mereka haus dan dahaga. Perkataan wirda makna dahaga, haus sangat-sangat, tak boleh minum dan dilarang minum. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan dahaga, diseret untuk menuju kepada mahsyar. Perkataan nasuk maksud dihalau. Macam orang halau kambing. Ia berbeza dengan orang beriman. Dia panggil nahsyur, kami himpunkan. Kami bangkitkan mereka. Orang kafir dihalau bagaikan pengembala halau kambing. Bagaimana seorang polis menghalau penjenayah. Dalam keadaan wirda, mereka dahaga haus. Mereka tak boleh minum apa-apa. La yamlikuna syafa'ata. Mereka tidak memperoleh apa-apa syafaat. Tak boleh orang kafir. Illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Mereka orang yang sudah mendapat perjanjian Allah, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ahda. Siapa pun yang ada kalimah ini, dia ada janji di sisi Allah untuk dimuliakan akhirat kelak. Dia ada pasport dia. Dia ada keizinan ta'syirah, kata orang Arab, ta'syirah. Dia ada satu visa.
Yang dia alu-alukan datang. Tuan-tuan banding dan tengok. Kalau kita pergi negara orang, ada pasport, ada visa, kita dialukan dekat airport. Tapi kita datang sebagai pendatang haram, pasport tak ada. Pasport tak ada. Atau ada pasport, visa tak ada. Tak lepas, macam mana kita akan dihalau ke penjara? Bagaimana kita akan dihina waktu itu? Kalau kat dunia kita dah nampak gambaran bila kita pulang, kita pergi ke negara orang lain. Apatah lagi negara akhirat. Pergi negara orang lain, pasport tak ada, cari nahas. Sumbat dalam penjara lah kita. Dengan keadaan pakaian pun tak lengkap, dia bagi pakaian underwear je. Penjara. Keadaan gelap, makan, minum, dia pun tak peduli. Kita pun tak boleh minta apa-apa. Sebab kita orang masalah. Yang masuk dengan ada pasport, ada visa, dia alu-alukan, apatah lagi dijemput. Kita boleh makan apa kita nak makan. Minum apa nak minum. Kita berada di bilik yang baik, dengan pakaian yang sempurna. Dia muliakan. Kita rasa bangga. Kita yang travel luar negara dengan terhormat. Tetamu jemputan. Terbayangkan kalau orang jemput tuan-tuan ke negara dia sebagai tetamu terhormat. Ni daripada airport dah ada guard-guard yang sambut kita. Seronok kita. Apatah lagi pulang negara akhirat, lagi hebat. Sambutan yang Allah berikan pada orang beriman. Yang sebagai kita sebut dalam hadis tadi, ada kenderaan yang menunggu, kenderaan VIP. Yang punya sayap. Yang punya perhiasan. Dengan keadaan Allah memuliakan dia. Manakala orang kafir pula, mereka dihalau, dihambat bagaikan pengembala menghambat binatang dalam keadaan dahaga. Kehausan. Tidak memiliki syafaat, yakni tidak ada tali hayat. Tidak ada pertolongan. Sebab mereka ni penyembah berhala. Dan menyembah lain daripada Allah. Illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, itu orang yang mendapat perjanjian. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bila dibaca ayat ini, illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, dia kata ittakhadhu 'inda Allahi ahda, mereka yang mendapat perjanjian di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dia berkata. Bila sahabat lain tanya, ya Abang Abdul Rahman, ajarkan kami perkataan yang menjadi suatu sebab perjanjian Allah ada pada kami. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, itu ucapan zikir, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, inni ahadu ilaika fi hadhil hayati dunya alla takiluni ila amalin yuqarribuni minasyarr wa yubaiduni minal khair wa inni la athiqu illa bi rahmatika faj'al li 'indaka ahdan nu'addihi ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad tu'addihi ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maksudnya orang yang berzikir dengan zikir ini dia akan dapat perjanjian di sisi Allah. Apa dia? Dia berkata dalam zikirnya, Allahumma wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata. Aku berjanji padamu ya Allah dan kehidupan dunia ini supaya engkau tidak membiarkan aku kepada amalan yang menghampiriku kepada kejahatan, yang menjauhiku daripada kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak percaya melainkan dengan rahmat-Mu. Maka jadikanlah bagiku di sisimu perjanjian yang engkau sempurnakan kepadaku pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Siapa baca zikir ini, doa ini berarti dia mendapat janji di sisi Allah untuk dipelihara pada hari kiamat kelak. Setengah ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan janji di sini ialah ucapan syahadah. Siapa pun ada syahadah, berarti dia tidak menyekutukan Allah. Siapa pun tidak menyekutukan Allah, maka dia akan datang bertemu dengan Allah dengan dimuliakan dan diberi ruang untuk disyafaatkan kalau dia ada kurang amalan. Kalau dia ada kesalahan, diberi ruang syafaat. Dimiliki syafaat. Berbanding dengan orang kafir yang mensyirikkan Allah, yang menyembah selain Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.